Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini dan salam Pancasila. Semoga semuanya selalu dilimpahkan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Ya, belum reda polemik unggahan turis asal Malaysia yang menilai kota Jakarta dengan rating 0/10 yang hingga kini masih viral di jagat maya. Kali ini muncul satu video yang menceritakan bahwa ada satu istilah yang kerap diungkapkan oleh warga negara tetangga dengan istilah muka macam Jawa dan muka macam bibi. Dan itu merupakan sebuah kalimat konotasi sebagai suatu sindiran untuk menilai seseorang. Alah, muka macam Jawa je pun. Selalu kan kita dengar orang Melayu cakap macam ni. Ungkapan macam muka Jawa ni digunakan untuk apabila kita nak mengatakan bahawa wajah seseorang itu hodoh. Seolah-olah standard wajah Jawa ni macam standard bibik. Ini lagi package, satu lagi package hina wajah dan hina pekerjaan mulia bibik. Ini sangat resis dan sangat menjengkelkan. Tapi yang lucunya, selalunya mangsa yang kena ejek berwajah macam Jawa ni ialah orang Melayu tau. Yang mengejek tu pun Melayu. Yang Melayu, yang mengejek wajah Melayu lain seperti wajah Jawa tu tak sedar. Sebenarnya, yang Melayu ni sedang mengejek wajah Melayu tu sendiri. Tapi sebab tak dapat terima hakikat, dia guna muka orang Jawa. Hari-hari ni memang lawak. Kepada orang Melayu yang suka mengaitkan rupa paras Jawa atau mana-mana kaum dengan sesuatu yang bersifat hodoh, cuba tengok cermin dulu. Cuba tengok wajah orang Melayu asli yang tak ada darah campuran tu. Rasa-rasa elok tak? Cuba tulis dalam ruangan komen. Saya nak tahu juga. Tak perlulah kot nak mengejek-ngejek macam ni. Sebab orang putih, pujaan kalian tu, orang Korea, orang Jepun ni semua tetap melihat Melayu dan Jawa ni tak ada beza. Kerana selagi mana seseorang itu berkulit gelap, sawo matang dan berhidung penyek macam kita ni semua, tetaplah dilihat mereka sebagai hodoh. Ayuhlah, kita hentikan ungkapan rasis ni dan bersyukurlah dengan rupa paras sedia kala kita. Oke, sebenarnya hal tersebut tidak mengherankan kalau terjadi di negara tetangga karena sudah bukan rahasia lagi bahwa budaya perkauman atau pola hidup rasis masih kental di negara tetangga sehingga menjadikan negara tersebut menempati urutan kedua dunia sebagai salah satu negara yang rasis. 3 tahun berturut-turut. Sila berikan tepukan gemuruh ya, Malaysia menduduki tangga kedua di antara negara-negara yang paling rasis di dunia. Apalagi semasa PRU ke-15 yang baru-baru ni. Sangat ketara. Contohnya, China disinonimkan dengan DAP. DAP disinonimkan dengan komunis. Tanpa usul, tanpa bukti. Jadi bermakna, China ni komunis. Sejak bila ni? Kalau China berperintah, mesti jadi musuh Islam. Azan tidak dibenarkan berkumandang di Penang sebab China mentadbir. Sama seperti di Singapura. Tetapi sebenarnya tak benar langsung. Semua fitnah. Ialah tu, ahli-ahli politik yang start semua benda ni dan memain sentimen-sentimen perkauman dari kepala resis segala resis. Siapa lagi kalau bukan sorry ya. Tapi kita pun bodoh sebab terikut-ikut dengan dasar-dasar pecah belah ni. Curiga antara satu sama lain, was-was dengan orang yang berkaum lain. Cina babi, India mesti mabuk, Melayu mesti malas. Rasis ni datang dari semua arah, dari semua pihak. We are all guilty. Okey, contohnya hari tu aku pergi rumah member seorang nak lepak kejap, lepas makan okey. Dan member dia seorang lagi datang jumpa dia kejap juga, tak kenal dengan dia. Tak saling kenali. Tapi aku pun senyum bila nampak dia, lepas tu nak bersalam dengan mereka. Tapi bila mereka perasan aku ni tak sama jenis macam mereka, sombong terus. Tak nak hirau, tak nak bersalam, tak nak pandang pun dekat arah aku. Taulah aku pun tak handsome tapi bagilah respect sikit, Mamat. Salam tangan ke apa ke. Okeylah, tuan-tuan dan puan-puan, terimalah hakikatnya. Kita pun dah termakan, terhadam racun rasis ini. Sebenarnya semua ini berlaku sebab negara kita sekarang ini, saya sifatkan Malaysia sekarang ini sebuah negara yang sedang sakit dengan berbagai-bagai penyakit. Isu rasis ini sehingga hari ini
Bila disebut resis, ianya kena mengena dengan orang Melayu bersikap resis sebelah pihak. Dan kita mendengar berbagai-bagai nasihat kepada orang-orang Melayu, termasuk kaum Bumiputera, supaya kita bersikap bertolak ansur, bertoleransi, menjaga perasaan semua kaum, dan berbagai-bagai nasihat. Ya, terlihat memang biasa saja, namun dari konstitusinya sudah membuat sekat perkauman, dan itu terus berlanjut di era modern yang mana ini dapat menjadi momok di dalam negara sendiri. Perkara 152, 153 di dalam perlembagaan kita meletakkan ada keistimewaan untuk hak orang Melayu, raja-raja Melayu, bahasa Melayu dan juga agama Islam. Okey. Ini bertentangan dengan ideologi kesemarataan Malaysia. Tan Sri, mungkin dari pihak PN boleh menyatakan apa saja kepada pihak Pakatan Harapan. Tetapi ada juga yang menyelar Perikatan Nasional ini sebagai gabungan yang resis. Malah sewaktu pilihan raya umum ke-15 tempoh hari, ada cubaan-cubaan daripada Perikatan Nasional yang membawa kenyataan-kenyataan berbau resis. Apa ini sesuai dalam konteks racism ni actually matter of perception. Okey. Kalau macam tu perlembagaan kita pun rasis lah. Sebab dalam perlembagaan Malaysia disebut Melayu dan pribumi. Dia tak disebut Cina, India. Habis perlembagaan kita rasis. Kalau disebutkan Melayu memperjuangkan haknya, berarti dia itulah hak dia sebagaimana yang ditentukan oleh sistem kenegaraan kita yang bertunjangkan perlembagaan negara. Dan ini rasis ni cuma main politik je. Kalau kita mula diskriminasikan bangsa, kalau kita kena serang, kita bukan Melayu yang mempertahankan kita tau. Kita kena panggil Cina, India, Iban, Bidayuh, Kalazan, Kenyah. Semua kena tolong pertahankan. Masa tu baru kita cakap, mestilah kita bersatu jadi rakyat Malaysia. Masa tu baru nak cerita pasal Malaysia. Melayu je lah pergi. Habis kita macam tu. Ini tanah rakyat Malaysia. Jangan kita diskriminasikan kaum. Ya, kita ada hak. Melayu ada hak, Cina ada hak, India ada hak. Semua ada hak masing-masing. Tetapi jangan kerana hak itu kita menindas hak dan keperluan orang lain, bangsa lain. Sampai anak Cina takut nak pergi sekolah, anak India takut nak pergi sekolah hanya kerana dia berbangsa lain. Manusia tak pernah minta Tuhan lahir jadi Cina, jadi India, jadi Melayu tau. Dia dilahirkan Tuhan tu jadikan demikian. Nasib baik kita dilahirkan jadi orang Melayu. Bagaimana kalau kita dilahirkan di kalangan kaum Cina, kaum India? Kita nak kata apa masa tu? Nak nyalahkan Tuhan? Sebab itu Al-Quran sebut bahawa kita ni Tuhan jadikan kita berkaum-kaum. Atas tujuan apa? Li ta'arafu, untuk kita berkenalan di antara sama. Tujuan apa berkenalan? Kita ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Kita ada kelebihan, ada kekurangan kita masing-masing. Kita gunakan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk advantage kita, untuk keperluan kita, untuk diri kita sendiri. Okey, panjang cerita kita dalam hal tu. Itu saya marah sangat. Bila kata-kata ini tanah Melayu, ini bukan tanah Melayu, ini tanah Malaysia. Cerita tanah Melayu tu dah habis bila merdeka. Dia kata, dia orang pendatang. Itu pendatang. Nenek saya datang daripada China, betul. Atuk moyang saya datang daripada China, betul. Tapi bila moyang saya datang ke Malaysia, the moment generasi kedua, generasi kita, generasi keempat, kita orang dah tak boleh balik China. Walaupun saya ada lagi saudara dekat China, tapi saya tak boleh balik ke China lagi. Yalah, bapak saya Melayu, mak saya Cina. So what? So what? Akhirnya saya percaya 100 years from now, 50, kalau Malaysia ni masih wujud 100-200 tahun, mungkin kita tak ada bangsa lagi dah. Siapa boleh mengaku dia pure Melayu? Pure Melayu datang daripada Riau. Siapa datang daripada Jawa bukan Melayu. Siapa mamak dekat Penang tu, yang muka mamak tu, Mahathir tu bukan Melayu. Bapak dia naik kapal daripada India. Tapi adakah kerana bapak dia naik kapal daripada India kita kata kau bukan Melayu? Tak. Dia tetap bangsa dia, kita kata kau beragama Islam, kita recognize I see kau Melayu, tetapi kita tak menggunakan bangsa dia untuk kita nak menindas dia. Kita ambil manusia atas dasar kapasiti dia sebagai manusia. Kalau buat salah, dia manusia dia salah, bukan Cina buat salah. Manusia buat salah. Apa Melayu tak ada buat salah? Menipu, apa Melayu tak pernah menipu? Kan? Apa Melayu Cina tak ada yang baik? Cina ada baik, Melayu ada baik, India ada baik, Iban ada baik, Kadazan ada baik. Tapi Melayu juga ada jahat. Cina pun ada jahat, India pun ada jahat. Dia bukan bangsa dia, tetapi sifat manusiawi itu. Sebab itu yang penting kita belajar adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Bukan kita memelayukan manusia. Itu masalahnya. Pendidikan politik kita adalah memelayukan orang Malaysia. Itu masalah. Kau India, okey, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau tetap Cina.
Agama kau je bertukar, bangsa kau tidak bertukar. Itu masalah kita bila kita memelayukan rakyat kita. Kita memelayukan rakyat kita, bukan memelayukan rakyat kita. Kita memanusiakan rakyat kita. Bila kita memanusiakan rakyat kita, baru kita faham bahawa anak Cina, anak Melayu, anak Iban, anak India, anak Kadazan, semuanya adalah anak kita. Yang ditindas itu, kalau dia pegang IC Malaysia, maka dia adalah anak kita, regardless of bangsa, regardless of agama dia. Oke, bagi kita warga negara Indonesia tidak perlu menanggapi atau merespon secara serius dengan ungkapan-ungkapan yang mereka lontarkan, karena hal itu menunjukkan wataknya sendiri. Dengan sebutan atau istilah apapun, kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dalam mencari nafkah dan berpartisipasi sebagai warga negara dalam suatu negara. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.